di samping nikmat-nikmat yang lain. Jadi tidak adalah yang lebih utama nikmat ini melainkan iman dan Islam itu. Namun di sana ada lagi nikmat-nikmat seumpama nikmat kesihatan, nikmat harta benda, pangkat kedudukan, wang ringgit, emas perak, tubuh badan kita, turun naik nafas kita, panca indera kita. Ini semua adalah anugerah nikmat yang Allah bagi tanpa dia minta pada kita apa-apa bayaran. Biasanya bila orang bagi kat kita adalah benda yang kita kena bayar. Tetapi Allah Ta'ala dia tak minta bayar pun. Dia bagi mata, kita tak kena bayar. Dia bagi kita telinga, kita tak kena bayar. Dia bagi segala anggota lain, kita tak kena bayar. Jadi untuk apa Allah bagi nikmat semua ni? Kalau bukan Allah bagi itu untuk dia nak kutip bulan-bulan, sebulan sewa dan sebagainya. Jadi untuk apa? Hanyalah supaya dia nak hamba-hamba dia renung nikmat ini. Bila renung nikmat ni, dia akan sebut dalam diri dia apa yang sepatutnya aku buat. Ini yang Allah nak. Nak kita tengok pada kita apa patut aku buat. Macam-macam nikmat dah Allah bagi. Apa sepatutnya aku buat. Nak mudah lagi kita faham, kita sesat di tengah jalan. Tepi jalan. Tengah jalan tak sesat, tepi jalan. Lalu ada orang ambil kita. Ke mana nak pergi? Kita kata tak tahu nak pergi mana. Tak ada hala tujuan. Tak apalah, mari duduk tumpang rumah saya semalam 2. Lepas tu fikirlah nak pergi mana. Orang tadi bawa balik rumah, bagi kita tempat tidur, bagi kita makan, bagi kita mandi, bagi kita pakaian. Dan kita duduk di rumah dia 2-3 hari. Baik. Tanpa tuan rumah tu dia tak nak kutip pun sewa. Dia tak kutip pun sewa bilik, dia tak kutip pun sewa tuala, dia tak kutip pun sewa aircon macam kita tidur dekat Tune Hotel tu. Memang murah, RM35 yang masuk, tapi tuala bayar, sabun bayar, semua bayar. Kira-kira 200 juga. Baik. Jadi kalau kita nak dapat murah, kita bayar RM35 tu, tak usah minta apa. Mandi-mandi bergolek atas kapet tu sudah. Kering tu sudah. Tidak pun lap dengan gebak dia tu dah. Murahlah RM35 dah. Baik. Jadi tuan rumah tadi ni tak minta bayar sewa, tak minta bayar air. Dia jamu kita makan, dia masak, tak minta kita kita bayar makan. Tapi seorang tetamu yang baik, apa dia mesti buat? Dia mesti fikir. Apa sepatutnya aku buat? Takkan nak duduk saja. Dia dah bagi makan, dia dah bagi bilik free, dia bagi pakaian lagi, dilayan macam Masya Allah. Takkan duduk saja. Ini tetamu yang ada otak. Nah, maka paling tidak pun, dia buatlah apa yang sepatut dia buat. Dia kemaskan rumah sikit-sikit kah? Dia pergi luar kah? Kutip-kutip sampah sapu tak? Sebagai anak, dia tanya, aku tak buat apa kot. Makan 3 hari dah free. Tidur 3 bilik free. Api ayak tak bayar. Dilayan macam raja, tak payah masak. Orang yang cerdik akan fikir apa sepatutnya dia buat. Ini tujuan Allah bagi kepada kita. Segala nikmat-nikmat ni tanpa dia minta kita bayar. Untuk apa? Untuk kita fikir saja. Apa sepatutnya kita buat? Setelah kita dapat ini, setelah kita dapat itu, setelah kita dapat ini, apa kita perlu buat? Ini, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu, sepatutnya kesedaran macam inilah yang akan menimbulkan keikhlasan untuk kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukaddimah, tuan-tuan sekalian, untuk kita muhasabah balik diri kita.
Berbaluikah kita dengan apa yang Allah bagi, dengan apa yang kita buat? Berbaloi ke tak? Kita fikir begitu. Ya, baik. Hari ini insya-Allah kita sambung lagi pada muka surat 49 pada hadis 1 2, hadis yang ketiga daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Ash'ari, a'da aduwik zaujatuk allati tudaji'uk wa ma malakat yaminuk. Rawahu Dailami. Dia kata, sebesar-besar seteru akan engkau, sebesar-besar musuh bagi engkau, kata Nabi, ialah isteri engkau, yang memangnya sebaringan dengan engkau, begitu juga hamba sahaya engkau. Baik. Bunyinya, ya peliklah bunyinya. Nabi kata, sebesar-besar musuh bagi engkau adalah bini engkau. Sebab apa? Sebab dia tidur baring dengan kau. Ya, dia tidur baring dengan kau. Kenapa dia menyebut bahawa musuh yang utama bagi seorang suami adalah isteri dia? Sebab apa? Musuh di sini bukan yang tembak mati pakai senapang, bukan. Nah, bukan. Musuh di sini melalaikan kita daripada agama. Ini maksud musuh. Sebab tu kita ni kalau orang faham, lah ni sibuk. Ya, mana-mana saya dengar ucapan dalam TV, radio, masing-masing bercakap, kita akan mempertahankan sebarang bentuk penghinaan kepada agama. Oh, tahan. Dia faham tak apa maksud menghina agama? Dia pun tak faham. Hina agama ni bila kita langgar hukum syarak, hina agama lah. Dah tahu semayang wajib, tak semayang, hina lah tu. Dah tahu aurat tu tutup wajib, tak tutup, itu menghina agama. Bukan kata kalimah Allah saja, duk hina agama, dah. Tapi ialah, yang duduk tu pun sendiri tak apa nak faham. Itu sebab Imam Ghazali kata, betul dah, musuh utama manusia adalah jahil. Ya, baik. Jadi maksud musuh utama bagi kamu, kata Nabi, adalah isteri kamu yang duduk tidur baring dengan kamu, dia kata. Sama sebagaimana hamba sahaya kamu juga. Kita hamba sahaya tu kita tak bincang dah. Ya. Jadi nak cerita bini kita. Jadi pertama dia kata maksud musuh di sini, isteri ni dia boleh melalai menjauhkan suami daripada agama. Okey. Apa dia? Bentuk-bentuk peranan isteri dalam menjauhkan suami dia daripada agama. Apa dia? Mari kita tengok satu persatu. Ada tak kat bini kita? Kalau ada kat bini kita, kita kena perapuh, bukan buang dia tak. Tak, maknanya kita kena tune dia balik lah. Tuan-tuan sekalian. Kena tune balik. Supaya dia tak jadi musuh, dia jadi kawan. Dia jadi orang yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tune lah sikit. Betul ya tune? Ke tuna? Baik tuan-tuan sekalian. Yang pertama, maksud isteri tadi dia jadi musuh pada kita kerana dengan isteri ini kita masuk neraka. Itu satu. Saya dah cerita banyak kali, tuan-tuan pun dengar dah banyak kali lebih pada saya cerita. Yalah, saya sebut sekali, saya sebut dah, ustaz lain dah sebut 5-60 kali dah. Jadi tuan-tuan dengar lebih banyak daripada apa yang saya kata. Baik. Nabi satu hari dia masuk ke rumah Aisyah, lalu dia menangis. Aisyah kata, aku tak rajin tengok Nabi menangis sampai tera tu. Menangis sungguh. Lalu dia ditanya, ya Rasulullah, sebab apa ni menangis sampai tera ni? Dia kata. Nabi kata dia teringat masa malam Isra, ramai dalam neraka itu perempuan, dia kata. Ya, perempuan.
Maka saya sebut banyak kali, bila dengar hadis ni, orang laki-laki jangan suka sangat. Urut dada, lega. Perempuan banyak masuk neraka. Jangan lega. Sebab apa? Sebab yang dalam neraka tadi, tu mungkin bini dia. Yang heret dengan dia sekali masuk. Suka buat apa? Mungkin yang dalam neraka perempuan tadi tu anak perempuan dia. Yang heret pak dia masuk neraka. Macam yang Nabi cerita dalam hadis. Orang laki-laki ni semayang rajin. Tuan-tuan sekalian, rajin semayang. Selawat pun rajin. Tak cukup Allahumma salli ala Muhammad. Ya Hanana lagi, rajin. Jalan nak pi syurga. Sampai-sampai tahan. Bunyi suara, ya Allah, tu laki aku, dia kata. Laki hak tak tegak, tak ajak aku agama, tak tegak aku langgar perintah agama, takkan dia nak masuk seorang. Aku ni macam mana? Ya, itu pendakwaan. Ya Allah berlaku adil. Tuan-tuan sekalian. Walaupun orang tu nak pergi syurga dah, tapi masih ada pendakwaan. Maka akhirnya Allah kira-kira balik, dia kata, wahai malaikatku, bawalah suami ini bersama isteri dia masuk neraka. Macam tu juga dakwaan daripada anak perempuan dia dan sebagainya. Jadi, musuh yang pertama dalam kategori ini adalah perempuan tadi boleh memasukkan ke dalam neraka sekalipun kamu itu ahli ibadat. Rajin tuan-tuan, semayang. Jadi Pak Imam lagi. Sekalian. Jadi Pak Imam. Oh, insya-Allah. Ya, baca mendengung macam Sudais. Tuan-tuan sekalian, tapi laki dia, bini dia dekat rumah masuk Poliden. Tahu Poliden Pak Imam? Penaja kilauan emas. Kenapa Poliden jadi penaja rancangan kilauan emas? Agak-agak. Sebab yang masuk tu semua tak ada gigi. Bila tak ada gigi, duk pakai gigi palsu. Nak menyanyi, ni kata-kata makan tak apa lagi kan. Nak menyanyi, dia gigi kena kejap, kena kuat. Jadi, untuk nak kejapkan gigi palsu tadi ni, tu dah kena bubuh Poliden. Poliden ni gam kepada gigi palsu. Itu nampak tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ringkas-ringkas sudahlah. Tak usah panjang-panjang sangat. Yang keduanya, maksud daripada isteri kamu itu adalah musuh kamu. Apabila isteri itu tadi, tuan-tuan sekalian, menjadikan kita menjadi lemah menghayati agama. Isteri kita tak adalah jadi hak macam mula-mula tadi ni, bawa masuk kita neraka, tapi dia melemahkan kita dalam mengamalkan agama. Contohnya macam mana? Suami nak pergi masjid, bini kata, main rumah lah bang. Betul kan? Nampak tak? Ini begitu. Ya? Suami nak pergi masjid. Nantilah bang. Pergi beli baju saya dulu. Nampak? Akhirnya Zuhur yang pukul 1 jadi pukul 4. Ini musuh. Tapi kalau suami dia kuat, tak apa. Apa baju-baju? Mayang dulu. Esok mati bukan pakai baju. Betul. Jadi dia kena tegahlah. Tapi yang dimaksud musuh tadi ni, menjadikan suami tadi lemah dalam mengamalkan agama. Tuan-tuan sekalian. Nah, suami dia nak pakai serban. Tak usah pakai serban lah abah. Abah bukan pergi haji lagi, nampak tak? Dia jadi lemah. Padahal pakai serban bukan tunggu pakai pergi haji. Dan pakailah tuan-tuan sekalian. Ingat nak ikut sunnah, pakai. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Suami pakai jubah kan? Tak payah pakai jubah lah bang. Nampak macam apa tu Pak Imam pula dah. Nak? Abang mengaji pun tak habis mukadam. Kata adik bini dia. Tuan-tuan sekalian. Berat. Ustaz Zahar kata berat nanang lah, berat lah. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi, menyebabkan tok laki dia tadi, yalah, dah lah mengaji, tak apa panjang dah. Jadi paling tidak pun dia boleh pakai jubah, ikut sunnah. Dah okey sikit kan? Ni dah lah mengaji, tak apa habis jubah, tak pakai apa, dapat ni.
Jadi begitu. Jadi isteri tadi tidak menggalakkan akan suaminya beramal akan agamanya. Ini dia musuh tuan-tuan. Suami dia nak bangun qiyam, pukul 5 bangun dah, tarik dek bini pula. Benda lain pula qiyam. Jadi nak menyebut di sini, ini yang nama dia musuh nombor 2. Ringkas-ringkas sudahlah. Banyak sangat. Yang ketiga, yang dikatakan itu isteri kamu itu musuh kamu, apa dia, tuan-tuan sekalian? Kerana dengan isteri tadi menyebabkan suaminya terhina. Isteri dia mulut banyak. Sini gandu domba, akhirnya orang kata tengok tu, tok laki dia pergi masjid, bini mulut banyak. Rosak nama laki dia. Tu laki dia tu ustaz ceramah macam-macam. Bini pergi ceramah ngata ke orang macam-macam. Rosak nama suami. Orang kata apa? Tok laki tak kerti nak bela bini. Padahal bini dia tu tak kerti dia bela. Jenuh dah, tak mau juga. Ni dia musuh juga kan? Rosak nama kita. Jangan main-main. Ya? Sebab orang bini kita, nama kita rosak. Nampak? Kita orang hebat, tokoh transformasi. Tapi disebabkan bini kita, habis rosak nama kita. Jadi begitu juga. Ini pun dugaan jugalah yang dikatakan dugaan, ya. Macam namun begitu, ya, tidaklah boleh kita salahkan si suami itu 100% kan? Macam Nabi Allah Lut, ya. Macam Nabi Allah nabi-nabi yang lain, ya. Tapi apapun nak cerita, itu fitnah. Apabila si isteri tadi penyebab kepada rosaknya nama laki dia. Ini dah tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam minggu ni, saya sebut benda yang sama juga. Pentingnya seorang isteri tadi, dia mentaati suami dia. Kadang-kadang, isteri ni, dia fikir taat ke suami sebab dia nak dapat pahala. Okey, itu betul. Tapi dalam masa yang sama, dia lupa bahawa ketaatan isteri tadi kepada suami akan memberi pahala kepada mak bapak dia. Ini kebanyakan orang perempuan, isteri lupa. Sehingga dia sanggup bertengkar dengan laki dia, hanya semata-mata nak pergi balik kampung, nak tengok mak dia. Saya dah lama dah tak balik kampung. Sejak kahwin tahun 79 sampai lah tak balik. Jadi duk kelahi dengan laki dia. Tak balik rumah. Tok laki dia tak bagi pi. Mak, kelahi dia. Anak apa saya ni bang? Sampai tak balik sejak tahun 69, 13 Mei sampai lah. Tak balik. Tak balik-balik ni macam mana abang ni? Nah. Dia kelahi dengan laki dia. Kerana nak tunjukkan kasih sayang pada mak dia. Dia silap dia. Ya. Ini saya nak cerita hukum lah. Bab negotiate tu lain. Sebagai kemanusiaan, laki kita sebagai suami, walaupun isteri tu memang kena taat ke kita, kita pun kena ada peri kemanusiaan lah juga. Itu bab lain. Sebab itu Islam ni dia bukan hanya iman, dia bukan hanya tauhid, dia bukan hanya ada fiqh, dia juga ada akhlak dia. Itu yang menambahkan pahala kita. Isteri kita kena taat kat kita. Tapi kita atas ihsan dia, mak dia sakit, kita kata jomlah kita pergi tengok mak hang. Ni pahala lebih ni. Bila benda itu melanggar membatasi hak kamu, itu pahala lebih. Kita boleh sekat bini kita balik. Tapi kita kata takkan aku macam tu sifatnya. Maka kita nego dengan dia. Maka tu yang jadi pahala besar tu. Ni yang tok laki tak reti bahasa, tak tahu ni. Duk berkeras keng tu. Engkau bini, engkau kena ikut cakap aku. Syurga engkau bawah telapak kaki aku. Dia cakap. Nona sekalian. Nampak? Dia tak reti bahasa. Nampak? Jadi ni dia. Jadi kalau kita sayangkan mak kita, sayangkan bapa kita, tolong taatkan suami kita. Baik, tak apa saya cerita balik. Yang kena ikut kelas tu tak apa ikut. Memanglah tuan-tuan sekalian, secara hukum akalnya,
Kita tak boleh terima. Kita jaga anak perempuan kita selama 20 tahun, Pak Imam. Jaga lawa. Jaga anak perempuan ni lain. Anak laki, parut-parut tak apa. Tu maknanya anak ayah hero. Sini parut, tu biasa. Nah, anak perempuan tak boleh ada parut. Dia akan turun rega. Sebab tu, bila ada parut, dia beli fair and lovely, buang parut. Tak hilang juga, pakai kertas pasiang, urut. Bagi hilang parut. Baik. Setelah 25 tahun, kita jaga anak kita, satu hari marilah orang jantan pinang anak kita. Kita pun bagilah, terimalah. Bukan takat anak kita dia bawa, dengan ketaatan dia pun dia bawa sekali. Dah tu, apa dapat kita? Apa kita dapat? Tak dapat apa kan? Setahun 10,000 kita jaga anak perempuan kita. 25 tahun 250,000. Setengah suku juta. Tiba-tiba mari seorang laki-laki minta anak kita baru kena 3 bulan, terus dia bawa bagi anak kita balik rumah dia. Dengan ketaatan pun berpindah 100% kepada dia. Kita tidak ada dalam kamus dia lagi. Jadi kita terfikir, apa jadi macam ni? Tak ada untung kan? Tapi kita ingat, yang suruh kita kahwinkan anak kita cepat-cepat ni Allah. Orang mayat mati bawa ke kubur cepat-cepat. Waktu semayang cepat-cepat. Anak perempuan dah berasa cukup umur, kahwin cepat-cepat. Tapi apa yang kita dapat? Kalau dah tahu nak bagi ke orang, biar tak payah belah. Ni hukum akai kata. Kan? Tapi tak. Allah Ta'ala kata, apa yang aku ambil ke hang, aku gantilah. Maka apa yang Allah ganti kat kita? Syurga tadilah. Sekali ketaatan anak perempuan kita kepada suami dia, dia bagaikan seolah-olahnya, kata ulama, Allah menolak makin dekat mak dan bapaknya ke dalam syurga. Dia taat ke suami, seolah-olahnya Allah menolak mak bapak dia tadi dekat dengan pintu syurga. Itulah ganti dia. Syurga ni, kalau orang faham apa dia akan jadi terapi dia. Terapi. Hilang yang lain. 25 tahun bela tak apa, ada syurga. Tengok, dia taat ke suami, pahala dapat kita. Dia engkar ajaran Tuhan, dosa tak dapat kita. Laki dia dapat. Nampak? Laki, bini, anak kita yang dah kahwin tadi, dedah aurat, dosa tak dapat kita. Dapat laki dia. Tapi bila dia taat, kita dapat pahala. Nampak tak? Ini sudah bagus. Nampak? Jadi, ni yang Tuhan kata aku ganti tadi ni. Bukan ganti dengan anak dah. Anak dapat ambil ganti anak, mana mungkin. Kita beranak anak tu umur 25, anak umur 25 kita 50. Anak tu kena belak, Allah ganti dengan anak. Mana mari mana? 50 tak beranak dah. Kalau beranak, anak kita pula pingsan. Tengok mak dia beranak. Baik, itu gantinya. Kan? Jadi sebab itu, kalau kita sayang pada mak bapak kita, ya taat pada suami kita. Kerana dia mendekatkan mak bapak kita dalam syurga. Itu cerita yang selalu kita dengar tu kan. Perempuan tu bapak dia sakit, dia tak pi. Bapak dia mati, dia tak pi. Nak ke bumi pun dia tak pi. Nah, akhirnya dia diberitahu oleh Nabi bahawa bapak dia masuk syurga. Ini Allah ganti. Baik. Ada orang tanya saya. Okey, saya faham. Anak ganti dapat pahala. Sekarang dia kata. Saya, orang ngadu saya. Sekarang ni suami saya meninggal. Apa yang Allah nak ganti? Saya tanya saya. Nasib baik saya tak cakap, akulah gantinya. Nasib baik saya tak cakap. Berat nanang kata Ustaz Zahar. Nah, dia tanya, apa ganti dia? Dia kata, nasib baik saya sabar. Sekalian. Baik. Baik. Jadi susah juga nak jawab tu kan? Sebab ganti yang Allah nak ganti tu bukan semestinya apa yang kita hajati kan? Tetapi apa yang
apa yang baik untuk kita macam tadi. Allah tak ganti anak, tapi Allah ganti kita dekat dengan syurga. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Jadi, tetapi bila isteri tadi menjadi, tuan-tuan, satu elemen yang merosakkan nama kita, maka sebab itulah, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, musuh yang sebesar-besar adalah isteri kamu yang tidur baring dengan kamu. Jadi macam mana Ustaz kalau dapat bini macam tu? Tegak pun tak nak dengar. Macam mana? Nabi SAW bersabda, mana-mana suami yang bersabar dengan perangai isteri dia, maka Allah akan ganjarkan dia seumpama pahala yang dikurniakan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ya, terapi mindanya syurga juga. Ini seorang perempuan datang jumpa Nabi, kan? Ini cerita masyhur ini. Perempuan tadi dalam setengah tafsir dia kata kena penyakit gila babi. Nah, ni penyakit gila babi ni sejenis penyakit. Babi tengok pun boleh gila. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan aku sembuh. Ini masyhur cerita ni. Saya nak cerita sini pun serba salah. Tuan-tuan dah agaknya 99 kali dah dengar cerita ni. Tapi disebabkan Tuhan bagi kepada tuan-tuan lupa, maka saya cerita lagi. Tu yang kata Allah bagi manusia ni dia lupa ni. Kalau hampa duk ingat susah nak ceramah. Jadi bila hampa lupa, benda yang sama ulang pun hampa piangguk juga maknanya. Ini hikmahnya Allah jadikan manusia lupa. Baik. Dia kata, berilah kepada aku kesembuhan. Nabi kata, boleh, aku boleh doakan hang sembuh, dia kata. Tapi kalau hang sabar, hang masuk surga, kata Nabi pada perempuan tadi ni. Perempuan tadi pun tukar. Kalau macam tu tak apa ya Rasulullah, jangan engkau doakan aku sembuh, sebaliknya engkau doakan agar auratku tak terbuka masa aku kena penyakit ni. Baik. Kenapa dia tukar daripada minta dia disembuh kepada minta kepada aurat dia tertutup? Sebab apa? Sebab Nabi kata, hang sabar sikit, masuk surga. Kalau aku doa hang sembuh engkau tentu, belum tentu masuk surga. Tapi kalau engkau sabar sikit, engkau masuk surga. Dah tentu, itu menjadi terapi dia. Baik. Banyak cerita-cerita macam tu. Keluarga Yasir pun sama kan. Depan Nabi, mak dia kena sula, Yasir kena seksa, pak dia kena seksa. Nabi tengok. Akhirnya Nabi kata apa? Bersabarlah wahai keluarga Yasir, mau'idukumul jannah. Allah janjikan kamu dengan syurga. Maka Yasirnya, maknya, bapaknya tak rasa apa lagi. Kenapa? Syurga menjadi terapi dia. Maka kalau ini kita faham, ibu-ibu belakang sana, anak kita telefon, mak, insya-Allah hujung minggu nak balik. Hoi, sukalah mak dia ni. Siap kemas siap dah ni, kutip benda-benda hak anak dia suka ni. Sayang apa beli semua dah. Hari yang anak dia kata nak balik, anak dia telefon minta maaf, mak tak boleh balik, abang nak pergi kursus. Sedih dah hati mak belakang sana, sedih dah. Seminggu dah tunggu ni, mengigau sebut nama anak ni. Peluk laki dia, sebut nama anak, tak pengang. Akhirnya mak dia sedih. Okey, macam mana nak hilang sedih? Tak apa, anak aku tak mari kerana taat ke suami, maka janjinya syurga untuk aku. Ya, hilang sedih. Ini terapi. Sebab itu juga berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang nama dia Osman. Bukan Osman Ibn Affan. Dia ni adalah hamba. Dia ni hamba dia ni, tuan dia ni orang kaya. Tapi masuk Islam juga. Tuan dia bebaskan dia, tapi dia kata tak apa, saya tak nak bebas, aku nak kerja dengan hang terus. Satu hari dia terfikir, kawan orang Islam lain masuk Islam kena dera, masuk Islam kena pukul, kena macam. Dia kata macam mana aku ni tak kena ni? Dia bimbang, iman dia tadi tak serupa orang lain. Dia nak rasa macam mana orang rasa. Akhirnya dia minta bebas daripada tuan dia, dia istiharkan kat Mekah, akhirnya bila dia istihar dia kena pukul. Sehingga mata dia dicongkir. Mata kiri dia kena congkir. Bila cerita ni sampai pada tuan dia, mari dia kata, itulah.
Kalau hang duduk bawah aku kemarin, dia kata tak ada lah kena macam ni. Ni hang lepas, hang minta diri daripada aku, bebas. Dia kata, tidak wahai majikanku. Aku tak rasa apa-apa. Bahkan aku teringin sangat untuk memberi rasa mata yang kanan. Bagaimana rasanya dengan mata kiri. Mata kiri dah kena robek dah kan, kena congkel kan. Dia kata, aku duk berasa alangkah seronoknya kalau mata kanan dapat merasakan sebagaimana mata kiri terkena. Kenapa? Syurga. Jadi kita ni kadang-kadang dijanji syurga kan tak ada apa-apa tu. Sebab kita tak rasa besar. Nah, macam Tuhan kata, Allah Nabi kata, hang puasa Muharram ini ampun dosa setahun. Kita tak rasa besar. Sebab itu kita makan, tak puasa kita. Padahal nilai keampunan itu besar. Baik, ni cerita ni. Bila kita, satu hari Nabi duduk mengajar. Hari ni cerita ya tuan-tuan sekalian. Tak usah banyak-banyak, saya ada hadis sudah. Nabi mengajar. Adalah orang besar-besar duduk depan ni. Ini cerita ni pun saya sudah cerita banyak kali. Akhirnya masuk seorang manusia yang orang miskin lah, dengan badan berbau apa sebagainya, tak mandi tuan-tuan sekalian. Bukan takat orang miskin, hampa ada sabun pun tak mandi. Masuk, duduk sebelah orang kaya. Duduk situ. Orang kaya tadi tak selesa kan? Bangun dia. Bila bangun, Nabi tanya, kenapa bangun? Nak tipu Nabi tahu. Diam tak cakap. Nabi kata, hang bangun ni kih apa? Kih orang miskin duduk sebelah tak? Dia kata betul. Tak, hang tipu Nabi tahu. Lalu keluarlah kata Nabi. Siapa yang Nabi bacakan satu firman Allah, siapa yang menghina orang miskin, dan kerana miskinnya, maka Allah istihar perang kepada dia. Duduk orang kaya tadi. Duduk. Dia fikir lama, dia kata, Rasulullah, aku nak minta maaf dekat dia. Orang miskin tadi tak nak maaf. Tak apa, dia kata, aku bagi separuh kat hang. Separuh harta. Harta dia orang kaya. Kalau 1 juta, seorang 500,000. Janji saja engkau maafkan aku. Lalu beritahu. Orang ni nak bagi harta kamu orang miskin. Dia nak bagi separuh. Tapi syarat maafkan dia. Apa jawab orang miskin tadi? Saya tak nak harta dia. Akhir dia kata, aku bagi semua. Janji engkau ampunkan aku. Engkau maafkan aku. Orang miskin tadi kata, aku tak nak harta kamu. Lalu Nabi tanya, kenapa? Kerana aku bimbang kalau aku ambil hartanya, perangai dia pun aku dapat sama. Perangai apa? Perangai menghina orang miskin. Tapi nak ceritanya tadi, seorang ini sanggup bagi semua harta hanya untuk nak mendapat sekelumit, kalau istilah drama swasta, sekelumit keampunan. Itu bahasa drama lah tu, apa bukan tahu. Tentang sekalian. Nah, nilai keampunan tadi ni. Kan satu hari, Nabi di peringkat awal Islam, kan? Orang hina Bilal kan? Bilal kan hitam, hamba. Dihina oleh orang Islam sendiri. Akhirnya Nabi kata, kamu ni Islam perangai jahiliah. Terduduk sahabat tadi, minta maaf dekat Bilal, sanggup hang pijak kepala aku. Janji hang maaf ke aku. Besarnya nilai keampunan tadi. Tapi kita